Umur Abdullah 18 tahun. Ni atas kebanyakan pendapat ulama lah. Dan ada juga khilaf kalangan ulama sirah ni, tapi kebanyakan menyebut sewaktu pernikahan di antara Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah, masa tu Abdullah sudah pun mencecah umur 18 ni kan, penamat zaman remaja lah. Malam tu, di malam Isnin, angkat nikah tu malam Isnin 12 Rejab. Pada masa tu kira-kira dalam 12 Rejab. Kita kata ada dah ke? Ni ulama-ulama sejarah ni dia kaji peristiwa ni bersamaan tahun tarikh Masihi berapa. Mereka boleh. Memanglah masa tu hijrah tak ada lagi. Tapi kita kata tahun Masihi dah wujud. Tahun Masihi dah wujud. Mana boleh abang. Orang falak ni sebut tarikh kan boleh tahu. Kan. Umur apa? Tanya. Ada saya biasa masuk dalam satu falak tu. Dia punya pakar falak. Kamu ni apa nama tarikh lahir bila? Habaq tarikh lahir. Hari Isnin. Dia habaq hari tu. Alamak kata. Otak dia cak apa? Ada seorang tu. Utuh. Siapa lagi nak tanya? Sampai orang pakat takut tanya. Pasal dia tu falak ni cerita lagi lepas marah. Kan? Dia biasa jumpa Hinu tu. Dia kata, you apa nama hang maisak dia kata. Dia orang tua. Itu kawan hang apa kerja? Dia kata, itu kawan hang esok hari Ahad tu, minggu depan hari Ahad. Dia mati tang ni. Tuan-tuan ni gila Inu dia kata. Pukul 9.30 mai duk minum kopi dengan dia. Inu tu kata. Makan. Dekat pukul 10 dia kata, "Han ni sak weh aku nak pergi beli apa?" Sama-sama keluar lori belah. Mati semua tang tu. Inu ni kata, "Wah, ini Tuhan tu." Inu kan tak tahu. Semua Tuhan lah. Orang falak. Dia nak balik pergi mana? Bini dia orang Kelantan tak silap. Dia ambil cuti 2 minggu. Lepas tahu tak? Tu ambil cuti 2 minggu. Balik bini aku nak mati dah. Dia mati bila? Tak Ahad. Tak. Balik. Ahad betul. Orang falak. Ni orang daripada Iran. Tahu mana 12 Rejab? Ngaji falak ni banyak sikit. Besar yang mereka tu. Siap boleh sebut tarikh. Kamu lahir bila? Habaq tarikh orang putih. Dia boleh habaq. Tarikh masih tarikh kan. Tarikh bulan Islam bila? Hari apa siap boleh habaq kita. Silap-silap dia habaq pagi ke petang mana. Orang falak kan. Tu falak kan dulu. Banyak tak ada lah. Dia heran. Pasal apa? Tahun ni bukan tak ada hijrah lagi. Nabi hijrah per 10 tu. Ayah sembang. Kan? Orang boleh lah. Orang falak ni boleh tahu lah. Peristiwa ni masih tahun bila. Kan? Berdasarkan riwayat-riwayat. Dia boleh tahu apa bulan. Riwayat apa dah. Di malam itulah, malam Isnin tu lah, akad nikah antara berdua-dua teruna dan dara. Bahasa tu tua. Sama-sama anak teruna, sama-sama anak dara. Dan di malam itulah mula bertanding berdua-dua yang berbahagia dalam sebuah bilik. Bahasa orang tu. Bertanding ni lah. Kan? Tapi nak guna takkan nak guna berasmara kot kan. Dia guna bahasa bertanding. Ni hang tanding dengan orang mana ni kan. Bahasa ni lawan orang mana. Kita kadang-kadang masa budak-budak ni, apa orang tua ni, orang duk kira nak menikah dia kira nak lawan kan. Kadang-kadang orang tu kan main kawan dia, lawan orang mana kan. Kita faham kan. Orang nak kata bisan orang mana lah. Lawan puak ni kelai rupanya. Dah bahasa tanya lawan orang mana. Kita dengar cara orang tua bahasa dia baru. Yang ni mula bertanding berdua-dua yang bahagia dalam sebuah bilik yang tidak kelihatan kedua-duanya oleh siapa-siapa. Mana mereka jaga sungguh kan. Adat jahiliah dulu dia tak kira tirai duk terbuka tu. Dia ni kan, mana zaman tu sekali pun adab serta sopan tata tusila ni Abdullah dengan Aminah ni dia jaga. Maka tiba-tiba di dalam perjuangan berdua-dua kekasihan itu terang benderang muka alam ini terseronok bersukaria. Maknanya dia nak isyarat bahasa tu kata mana berpindah dan dia punya zuriat Nabi SAW ke dalam rahim Sayyidatina Aminah. Ni pindah tu memang dia punya mula cerita dalam Barzanji kan. Kita mengaji dalam Barzanji ni sedap. Dia punya satu syarah dia nama apa? Madarijus Su'ud kan. Nawawi Banten
Dia karang bagi Syekh Hamzah Barzanji. Barzanji tu. Orang ni dia baca. Baca. Tu baca lah kan. Ngaji orang pasal ngaji kat ni. Kami ngaji tak. Ngaji ikut-ikut. Ngaji. Tok guru sana banyaknya pandai berlagu kan. Ngaji baca sekok maksud apa. Orang dulu ngaji. Sebab tu lepas mengaji siap hafal. Allah ingat. Dia baca Bukhari pun tarik janji ke. Dan Nabi ada dia punya Hamzah Barzanji. Saya dulu hafal sekat tak ingat. Tinggal dan abtadi'u imla bismizatil aliyah mustadiran janji tu Imam Hamzah Barzanji. Dalam tu dia cerita dan ada riwayat sedap ngaji dia guru dengan Madarijus Su'ud. Su'ud panjang baca dulu. Panjang ni kitab apa baca. Kan dia ngaji belakang. Tak panjang ni Su'ud boleh panjang. Boleh. Asal ngaji belakang ni petik kitab apa dia ngaji. Dia baca dulu Madarijus Su'ud. Tak Barzanji tu. Bahasa dia tinggi. Hamzah Barzanji ni tang tu boleh tahu kata kealiman dia. Dia mufti mazhab Syafi'i. Bahasa dia tinggi. Dia kata Hamzah Barzanji ni tak alim hadis, tak alim fiqh asri kita. Duduk dia diam kan. Pintu syurga semua terbuka. Ni dalam Hamzah Barzanji sebut kan. Allah perintah untuk syurga menghias diri. Anak bidadari semua berhias untuk menyambut ni mula-mula benih yang lekat dalam rahim Sayyidatina Aminah. Membuat perubahan negara, perubahan dunia. Ni dia disebut. Sekalian bidadari semuanya bermanis-manis muka menyambutlah sekalian kainat sambil berkata ahlan wa sahla. Semua bukan kata manusia, seluruh binatang. Binatang pun seronok, buah-buah kan dalam berjanji sebut. Sampai buah-buah tu Arab pergi tengok petang kemarin baru putik. Pi pagi esok masak siap dah. Penin bengong Arab tu macam mana. Arab mana takut dabatul ardi fi sahil arabi al-sunil an-arabiyah. Binatang-binatang ternakan, unta, kambing apa semua bercakap Arab. Anna Muhammad qad humila, anna Muhammad qad humila. Muhammad sudah dikandung, Muhammad sudah dikandung. Pokok cakap semua cakap. Kan menggambarkan seronok dunia perubahan. Nak namai ni apa nama penghulu besar ni. Semua anak bidadari tu bersiap tu. Kan Nabi nak masuk syurga lagi. Tapi nak menggambarkan kegembiraan perubahan dunia dengan kelahiran Rasulullah ni. Dia berkata ahlan wa sahlan ni sebagai riwayat kata anna Muhammadan qad humila. Sesungguhnya Muhammad ini sudah hamil. Sampai orang Arab pun naik bengong habis. Pergi tengok hari ni, petang ni pergi tengok malam Senayan tu benih Nabi mula mengandung. Esok pipi nak ambil buah pula masak. Tangga nak naik tak bayar, pokok turun pi. Lu dalam berjanji kan. Apa nama al-janah. Pokok-pokok ni suar tangkai. Hampa tak saya duduk naik dah. Kami seronok ni, kami seronok. Suar tu Arab bengong. Kalau tidak lama ni banyak bulan lagi baru nak isi cekang mengkai masak apa. Ni apa ni yang masak dah ni. Bengong. Berhiaslah bumi dengan pakaian hijau. Mana ni nisbah mana ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Pokok ni asal dia bumi Arab ni kering kontang dan tanam pokok pun tak mau hidup. Tapi malam mengandung Rasulullah tu pokok-pokok ni tumbuh. Menyiramlah langit ke atasnya akan siraman yang bergema. Masa ni bakar ni bak sirah lah kan. Bahasa dia sastra dia tinggi. Jadilah berhala-berhala tersungkur ke muka serta segala palang-palang Nasrani pun terpecah punggah dua kan. Pecah pukah dua, pecah terbelah dua lah. Berhala-berhala besar pun habis relai. Api sembahan majusi gelap gelita terpadam. Ini dalam berjanji itu dia cerita panjang. Ni cerita ringkas lah. Sebab tu dia sebut di belakang. Ini kisah
sebagai permulaan ataupun dia kata sebagai asas untuk menaiki sirah yang lebih tinggi. Sebab tu dia karang pun ringkas-ringkas ya. Dan bagi orang kata asah lah dia kata peringkat dia. Bermula semuanya ini perubahan semua ni mula berpindah hakikat Muhammadiyah kepada tempat tetapnya kandungan Siti Aminah Az-Zuhriyah yang maha mulia. Ni okey, mula-mula perubahan kejadian pelik luar biasa yang berlaku melalui sebelum Nabi ditabak dia panggil irhas ni kejadian luar biasa. Mula-mula mengandung tu setiap bulan ulama cerita sehari apa perubahan dunia, sehari apa perubahan dunia. Bila dalam berjanji dia cerita 2 bulan naik ke 9 bulan tu, tapi ada yang syarah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan apa berlaku pelik-pelik atas dunia nak sambut kedatangan kelahiran Rasulullah ni. Ni cerita bab sirah. Bertuturlah segala binatang ternakan Quraisy dengan sefasih-fasih bahasa Arab. Sudah. Nataqaddabatul ardi bi fisahil ansunil arabiyah. Cakap semua, cakap Arab tu. Saya kata cakap Arab macam tu Arab. Perang sembang aku ni, kambing sama kambing sembang, unta sama unta sembang, seronok. Badan jadi sihat, susu jadi banyak malam tu. Tu dia. Tuan cerita Sirajul Munir, pelita yang menerangi alam ni. Bahawa Siti Aminah telah mula mengandungnya serta bersukaria segala binatang daratan dan binatang lautan. Arab pergi nak tangkap ikan tak payah buka, main tepi semua. Lompat gerbuk. Seolah-olah kata tangkap lah. Ambil kami tu teruk buah buka. Kut bubuh dalam ni. Tu cakap Arab datang pun. Cakap Arab Sallallahu Muhammad SAW. Dan segala burung baru bahasa tu ni benar payah tengok pasu tu tak ni pun. Perayat. Perayat ni mana kata duk sebut-sebut lah. Duk sebut-sebut dengan sudah tiba rahmat bagi sekalian alam. Burung-burung sudah perayat. Yang duk perayat apa kat dia? Bahasa. Macam kita abang ada ni, yang abang tu. Kata mak beli kat hang apa. Kata dia bebak, yang duk perayat apa kat dia tu? Tapi duk habang apa? Perayat. Bahasa Kedah. Melainkan yang tidak mau bersukaria dalam majlis itu iblis laknatullah. Iblis sahaja mengandung je Rasulullah, iblis muka jadi masam terus. Ini para ulama kata ada beberapa ketika yang iblis ni muka dia jadi masam. Salah satu dia ni dia akan contoh dalam ni. Sambil mengeluh kerana dukanya disebabkan makhluk ini akan merubah semua kerja-kerja usahanya. Iblis ni lama dah ada usaha nak bagi sesat saya kan. Dia kata keluar mai dah kawan ni, habis penat usaha aku ni. Dia nampaklah kejatuhan dia. Bersalah-salahan jin yang tidak mau menurut jejak langkah yang di-Pertuan Agung mereka. Mana jin pun jadi pecah lah. Ada nak turut iblis, ada yang tak mau nampak kebesaran Nabi, ada yang beriman. Itu mereka kata, mengakut Tuan kita hak besar. Rupa-rupanya dia kata akan lahir yang lebih besar. Dia duk mohong kita. Ni jadi pecah puak mereka ni. Sebab ada sebahagian yang turut di Pertuan Agung mereka iblis lah. Duk guna bahasa. Lalu mencerita gembira dengan dekat ketibaan Nabi akhir zaman dengan mula terbuka rahmat bagi seluruh alam. Serta yang demikian pula mulalah kecut perut sekalian padri-padri Nasara. Padri Nasara kalau mereka faham. Dan disebut dalam kitab Injil, Zabur, Taurat pun tanda-tanda kelahiran Nabi. Mula Nabi nak mengandung perubahan begini. Mereka tengok berhala tadi ni tersembam. Mereka tengok pun dah kering. Mereka tahu dah kata Muhammad lekat lah. Itu yang mereka doa susun atok. Kalau boleh mereka nak bunuh Nabi. Mereka pun tahu usaha mereka sia-sia. Tapi buat juga. Buat juga.
Macam Yahudi hari ni, mereka tahu akhir zaman ni mereka akan dibunuh beramai-ramai di Baitul Maqdis. Duk pergi himpun juga. Patutnya apa lari pergi duk tang lain lah, seorang setengah kan dah. Duk pergi berhimpun duk tang tu. Siap tanam juga pokok orang rekod lagi kan. Orang kan mereka tak tahu. Ni padri-padri ni semak perut lah. Dan pendeta-pendeta Yahudi pun putih segala kerja tuk nujum pak belalang. Ni tukang-tukang nujum kan, semua terbatai. Putih segala kerja. Mana habis. Punah ke putih? Punah. Punah. Putih boleh, punah boleh. Punah pun boleh, putih pun boleh. Kan? Putih habis hak aja apa nama ilmu hitam ni kan, bahasa kan. Putih habis ilmu hitam jadi putih. Boleh. Punah pun boleh. Oi, tak je bakal kenal biar Ramli muda pada dia. Serta mereka yang bertolong dengan mereka itu pun mula renggang kerana zahir yang berbuah ketepilah yang malang. Bahasa kan. Renggang kerana zahir yang berbuah ketepilah yang malang. Kan, mana berbuah yang malang-malang ni pun akan tersingkir begitulah. Kan, dengan sebab pohon dia sudah berbuah. Kan. Bahasa dia balaghah dia ni. Ada tu satu pepatah tu. Macam kita kata apa? Biduk berlalu kiambang bertaut negutuk lah kan. Bahasa lepa sastra lama-lama. Ambil satu gini. Diriwayatkan bahawa seorang wanita Tuk Nujum, dia ni tukang sihir lah, namanya Fatimah bintu Murul Khas'amiyah. Dia ni dalam sejarah kata ia memang pandai membaca kitab-kitab. Mana dia tahu kitab-kitab Injil, Zabur pun ni dia pandai. Maka lalu dengan dia Abdul Muttalib. Satu hari dia duduk di rumah dia ni, Abdul Muttalib tuan Nabi ni, lalu sertanya anaknya Abdullah sedang menuju keduanya ke rumah Wahab. Ni nak bawa pergi Mina kan, pergi nak buat pertunangan apa, nak pergi nikah lah. Dia duduk tunggu depan rumah tu Abdul Muttalib mai. Sebab apa yang Abdul Muttalib bawa Abdullah ni? Untuk mengkahwinkan Abdullah dengan Aminah. Dia buat apa ni yang kata Fatimah ni? Maka memperhati ia akan nur kenabian tercermerlang di muka Abdullah seraya berkata, dia tengok, hak ni lah dalam kitab duduk cerita. Cahaya ni duduk kat Abdullah ni. Selain pada Abdullah ni memang seorang yang cukup paling tampan, paling bagus, paling mulia pada masa tu. Dia duduk merhati tengok, nampak cahaya. Sebab Abdullah kan sebut dulu riwayat, dia jalan waktu malam kan payah bawa lampu, terang jalan Sayyidina Abdullah kan, Nabi dia. Dia tengok-tengok lagu tu, berkata iya, dia pergi duk tawak. Maukah 100 ekor unta dariku bagimu? Dia kata, mau tak aku nak bagi kat hang 100 ekor unta. Harap dulu kalau tawak 100 ekor unta tu habis lah kan. Lah ni cabutan betul, sebuah kereta mewah tak hebat kan. 100 kereta mewah, harap dulu ni sekok unta pula, unta ekor merah ni mahal lah. Kalau kita hari ni Lamborghini tak pun Bugatti Veyron kan, Chiron kan. Bentley pasal tu lah. Tu kalau sekok. Arab punya tawaran depa ni punya 100 ekor. 100 ekor. Mana ada BSM pun buat tawaran kereta mewah sebiji je. Hak bawah pada tu Proton kan. Tak boleh buat. Arab sekali tawak 100 ekor unta. Kita kata 100 Lamborghini tu dia. Kalau bahasa lah ni, unta tu unta yang cukup standard tinggi sekali. Dekat bawah tu dia punya hangat hati kat Nabi ni. Dia kata, siapa boleh bunuh Nabi 100 ekor unta ekor merah aku nak bagi. Sebab tu yang Nabi kan bila tawak kepada sahabat, maukah kamu aku ajarkan satu benda yang mana satu benda lebih bernilai daripada unta 100 ekor yang berekor merah. Nampak bahasa Nabi guna. Pasal apa? Arab ni bila sebut unta ni kenderaan paling mulia, paling hebat. Habak pula unta merah, habis meta kan. Tak abang unta ekor hitam tu kita kata cerita lagu kita, bubuh ekor merah ni tu dia. Porsche nak kata lah kan. Tu bahasa ni 100 ekor dia tawak. Hebat. Dekat mai duk umpan 10 ekor tak jadi. Dia nak buat apa? Dia duk umpan Abdullah ni. Dia kata, bagimu bahawa engkau mengerja sekali dengan aku. Dia kata, mau sekali ya.
Aku nak tidur dengan hang. Nak sehari hampir terus lah, tapi nak nikah pun. Aku mau tidur dengan hang saat 5 minit pun tak apa. Ni, Fatimah Nur Al-Khasamiyah ni tawak dekat Abdullah. Abdullah kata apa? Lalu menjawab, ia mati lebih dari hidup. Baik ku mati daripada ni dengan hang. Daripada hidup, kalau nak buat kerja dengan hang, baik ku mati dah. Tu punya anak abang tak mau benda-benda yang tak elok ni. Ini Sayyidina Abdullah. Di riwayat, tak kala berjalan Abdullah serta ayahandanya menuju ke rumah Wahab, maka lalulah ia di hadapan jamaah pemudi-pemudi. Lalu kan Arab ni, apa adalah kumpulan-kumpulan. Arab ni segak zaman tu. Pemudi-pemudi ni hak segak ni. Game membawang ni. Tu sebab tu adalah hadis Syama'il. Dia kata hadis Abu Zar'in. Hadis Abu Zar'in. Hadis Abu Zar'in ni Aisyah cerita dekat Nabi. Ni nak cerita kata keharusan bercakap-cakap lepas pada Aisyah. Nabi-Nabi layan story ni. Kita kadang-kadang abang nak dengar cerita. Orang nak dengar cerita tanpa. Tu mana pergaulan Nabi dengan isteri kan. Ya Aisyah cerita cerita. Nabi layan. Aisyah berkata, tadi saya duduk dengan orang perempuan Arab lebih kurang 11-12 orang. Lepas pakat duk lawan cerita. Hari ni kita pecah rahsia. Laki kita hak tang mana tak kenal. Pakat lawan cerita. Aisyah duk cerita satu. Rasulullah dengar. Dan Ummu Zar'in. Orang lain buka cerita ada hak maki ni. Laki hak ni, lakiku macam unta yang kering. Unta yang kurus di atas puncak bukit. Bahasa lepas guna tinggi. Datang apa balara. Tapi Aisyah ni dia ingat sepatah dia cerita satu. Nanti kita akan jumpa dalam Syama'il ni. Hadis Abu Zar'in. Kan? Setak bahasa dia guna. Kalau belakang huruf ra semua belakang. Ui bahasa tinggi. Tu perempuan biasa duk lepak membawang tepi jalan kan. Kalau sahabat punya bahasa, kita duk tengok ketinggian bahasa sungguh kabilah dulu. Dia ni. Kan? Kita kalau duk bini nak cerita apa? Esok lah. Pergi mana kalau aku tak mati esok lah cerita kan. Kira duk buah kita yang nak abang. Buah dia pun kita tak mau dengar. Hai Rasulullah dia tunjuk. Maka jadilah tiap-tiap pemudi, tiap-tiap dari mereka itu membuat pinangan kepada Abdullah. Dalam duk jalan tu pakat duk tawak diri, mai lah saya nak bagi yang ni tanah ayah 40 orang ambil semua lah. Lagu tu lah duk tawak. Abdullah kata aku tak mau. Aku nak pergi Muhamminah. Kan? Duk tawak. Tu sampai tu tawak ni nak apa Abdullah nak apa? Nak bulan ke matahari kami puasa awak mai. Sampai lagu tu duk tawak. Kan? Arab ni lagu tu. Dia habis-habis meta ni kalau tak mau beri orang tutup kan bulan matahari balik tu macam Abu Talib man waktu dia duk minta dekat Abu Talib serah Rasulullah ni, wahai Abu Talib hang nak apa Abu Talib? Kalau hang nak segala jawatan terbesar dalam tanah haram kami akan bagi, harta kami bagi habis hang serah Muhammad ni. Tak boleh. Lalah kali Abu Talib kata apa? Andai diserah matahari di sebelah kananku. Bahasa tu Abu Talib apa? Kamu petik bulan untuk diletak di rebah tangan kiriku, namun serah Muhammad aku takkan serah. Balik terus. Memang nak tawak bagi. Tu bahasa dia kena. Apa ambil matahari buah belah kanan, buah bulan belah kiriku, aku takkan serah nak menekan. Arab tu nak kata apa? Balik aku tu ya. Tu bahasa balarah. Lepas banyak bahasa kalau mengaji dalam bahasa sastra ni sedap bahasa orang dulu ni. Bahasa apa guna kita Arab. Tersebut dalam setengah tawarikh bahawasa di malam Abdullah mula dengan Aminah bersatu 200 pemudi bangsa Bani Abdi Manaf dan pemudi Bani Makhzum mati. Itu dia. Dua kita orang mati. Malam dia nikah tu, pada Isnin tu kan. Sebahagian ulama tarikh kata, ramai mana? Masa Abdullah nikah tu lebih kurang 200 orang. 200 orang tu dari kalangan Bani Abdul Manaf. Dia adik depa ni. Dan pemudi Bani Makhzum, dia adik juga. Mati ke semua. Pasal apa? Kerana hilang nasib mereka dari Abdullah yang maha comel itu. Kata dapat. Dia bahasa depa apa perlu aku hidup di atas dunia? Andainya jantung hatiku sudah dirampas. Bahasa kan. Tak boleh nak tahan sedih. Akhirnya apa nama tu Nurdin Ahmad kata, daripada hidup menanggung derita lebih baik mati di julat neraka. Bahasa sastra tu kan, bukanlah pak neraka dak, tapi nak habaq aku sudah tak mampu nak hidup atas dunia menanggung derita, baiklah ambillah nyawa aku kan.
Tu mati. Terlalu tinggi dia punya nifras. Hak tu hak mati. Dan malam itu juga beberapa banyak wanita Quraisy sakit apabila kedengaran mereka akan berjatuhan. Sakit, jatuh sakit, melani bawa mati. Tengok kan, Abdul Wahab buat kes pun Syadik Sigar darah sakit malam tu. Kan, tiba-tiba jatuh sakit, sakit jiwa tekanan. Jatuh sakit dandan lah. Ni dia punya, ni lebih kurang GERD enggak lah ni. Tekanan hidup. Jiwa tekanan. Nampak macam mana? Kan? Benar hak kita nak. Sebab tu kadang-kadang kita tengok umur 5-60 tak nikah. Awak tak nikah. Senang. Pasti lelaki tu. Kan? Bahasa-bahasa orang bercinta banyak. Habis. Dari hal mengandung Aminah dan beranaknya, Allah Allah ni akan sebut apa nama, kisah-kisah pelik. Waktu Aminah mengandung 9 bulan, apa yang dia dapat kan? Selalu dikunjungi Nabi-Nabi lah, apa semua. Tak ingat Nurdin Ahmad kecewa ke mak awak daripada hidup menunggu berita, lebih baik mati dijilat neraka. Perasaan tu. Dia sastra tu dia sedap. Pernah menonggeng lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min halalin nar. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi. Akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.